Bismillahirrahmanirrahim. Dan diriwayatkan oleh setengah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kena dekat dengan ulama, damping dengan ulama, kasih dengan ulama, sayang dengan ulama. Nampak ni? Bumi menangis lagi, banjir kali kedua. Masa banjir kali pertama, mereka lupa dengan Allah. Ya, lawan juga Allah. Pergi masjid tak mau. Pergi masjid banyak sangat halangan. Ini tak boleh, itu tak boleh. Pergi mall boleh, buat konsert boleh, berhibur boleh. Allah bagi banjir kali kedua. Ingat tu, Allah dah bagi peringatan, masih tak ingat lagi. Tuan-tuan tengok sendiri ya, Masjid Al-Majaya. Yang datang semayang jemaah, yang datang menuntut ilmu. Ni pelajar-pelajar tua, mana dia pelajar-pelajar muda? Ya. Takkan kawasan Al-Majaya tak ada budak muda. Kampung ni, taman ni, semua yang duduk, yang tinggal orang tua. Ya. Mana pergi anak-anak muda? Ingat tu tuan-tuan. Ni dunia makin dekat dengan kiamat ni. Tuan-tuan. Dah dekat lah. Tuan-tuan. Yang dalam hadis tu apa? Apabila berlakunya peperangan di Rom. Dia tak sebut Rusia, Rom. Tu Rusia sana, Rom lah, tuan-tuan. Makin dekatlah kiamat. Tuan-tuan. Tu yang tentera Rusia sebut hurrah. Hurrah. Tak faham ni? Hurrah. Tapi orang tak mau pergi masjid. Tak mau pergi surau ni. Mengaji pun tak jauh-jauh ni. Ingat tu, mengaji duduk depan. Pulun menuntut ilmu. Tuan, kita makin lama makin dekat dengan mati. Dekat mati. Dekat mati lah. Yang selamat dalam kubur ni 3 benda je kalau ada. Bila meninggalnya anak Adam, terputus segala amalan. Jika dia ada waladun salihun, anak yang saleh. Tuan buka dalam hadis daripada Imam Bukhari, mak ayah dia menunggu kedatangan anak-anaknya, ziarahnya di tanah kubur. Atuk dengan nenek dia tunggu cucu-cucu yang dia sayang ziarah dia dekat kubur. Dia berkata di dalam kubur, di alam barzah, apa kata dia? Mana cucu aku yang aku sayang dekat dunia tak datang ziarah ke aku? Mana anak aku yang dekat dunia yang selalu aku sayang dengan dia? Apa dia nak aku bagi, apa dia nak aku beli? Aku dah mati tak datang ziarah aku kat kubur. Ini bukan cerita dongeng. Hadis daripada Abu Hurairah. Sampai itu pergi ke kubur, sunat memberi salam kepada ahli kubur. Kita tengok sendirilah, hujan dah tak tentu hala, banjir tak kira masa. Tuan-tuan, dunia makin lama dah makin tua, dah dekat nyanyuk. Sama juga, siapa yang tak bagi orang masuk masjid, orang tu nyanyuk. Orang tak bagi semayang jemaah, orang tu nyanyuk. Orang tak bagi semayang menuntut ilmu, orang tu nyanyuk. Tuan-tuan, ya? Yang tak bagi orang masuk masjid ni syaitan. Yang tak bagi orang semayang jemaah ni setan. Tuan-tuan, rumah Allah tidak boleh, sesiapa pun tak boleh, sesiapa pun tidak boleh melarang orang nak semayang berjamaah. Sesiapa pun tidak boleh melarang orang nak masuk masjid. Walaupun orang itu musafir sekalipun, tak boleh. Rumah itu rumah Allah, masjid adalah rumah Allah. Ingat tu. Walaupun orang kafir sekalipun, kita tak boleh larang dia masuk. Kecuali 2 masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ingat tau. Betul, AJK Masjid, dia cuma menjalankan tugas untuk mengimarahkan masjid. Tentang pengajiannya, tentang sembahyang jemaahnya, tentang makan minumnya, tentang mengagih-agihkan duit sedekah daripada orang ramai. Tentang kebersihannya. Sebab dia diamanah oleh ahli Korea. Betul, amanah ni berat. Tuan-tuan, macam aku dah diamanah untuk mengajar di sini. Aku kena sampaikan hukum Allah, kena sampai apa yang diberitahu oleh baginda, yang diberitahu oleh Allah dalam kitab Al-Quran. Qulil haqqa walau kana murra. Berkatalah benar walaupun pahit, walaupun orang tak suka. Kita cakap tuan-tuan. Ya, apa tu penting untuk ilmu. Lepas tu dunia ni kita kena cucuk vaksin. Contoh nak cucuk booster dah. Cucuk booster dah. Dah cucuk belum? Dah cucuk tak boleh masuk. Siapa belum cucuk keluar. Tuan-tuan, ya. Dekat dunia kena cucuk vaksin. Dekat dunia kena cucuk booster. Dalam syurga Allah tidak ada cucuk vaksin. Dalam syurga Allah tidak ada cucuk booster.
Dalam syurga Allah kita tidak susah. Lepas tu dekat dunia ni tempat ujian. Lepas tu kita diuji oleh Allah. Allah bagi ujian macam-macam dekat kita. Kalau bagi orang yang beriman, ya, bila dia dapat ujian, dia balik kepada Allah. Orang yang arif billah. Tuan-tuan, ni mulut ni kena selalu zikir. Ulama cakap apa? Jika mulut kamu tak berzikir, kamu tak selawat, kamu tak bertasbih, suara kamu Allah tak mau dengar, suara kamu Allah tak mau dengar, Allah tak rindu dengan suara kamu, itu tanda Allah benci dengan suara kamu. Kalau kamu tak boleh berzikir, tak boleh selawat, tak boleh baca Quran, Allah benci dengan suara kamu, Allah tak mau dengar suara kamu. Tuan-tuan, jangan sampai nanti Allah benci dengan kita, Allah tenggelamkan bumi ni, Allah terbalikkan bumi ni. Tuan-tuan, jangan tak mau datang masjid sembahyang jemaah, jangan tak mau datang masjid menuntut ilmu. Tuan-tuan, tengok tahun 2022 yang datang belajar banyak ni, yang datang sembahyang jemaah banyak ni, itu pun tak larat. Tuan-tuan, jangan sampai nanti turunnya, munculnya Dajjal. Tuan-tuan, Dajjal dia dah. Dia duduk di satu pulau, dia dijaga oleh binatang yang bernama Al-Jassasah, binatang yang berbulu. Dia meronta-ronta nak keluar. Lepas tu kalau masa dunia kiamat, Allah sebelum dunia nak kiamat, Allah keluarkan angin daripada bumi. Allah keluarkan angin daripada bumi ni, semua manusia akan menghidu angin yang Allah berikan, Allah keluarkan daripada bumi. Yang menghidu angin ni, orang ni kalau dia mati, orang ni orang-orang yang beriman. Kalau siapa hidup tak mati, orang ni kafir. Itu masa berlakunya kiamat, orang sebenar-benar beriman dia tak ada. Yang mati, yang berlaku pada hari kiamat, yang mati pada hari kiamat adalah orang-orang kafir. Tuan-tuan, hati-hati ya, tuan-tuan. Sebelum kiamat akan keluar satu angin. Tuan-tuan, dunia akan berlaku kiamat. Tunggulah bila, wallahu a'lam. Dah buat persiapan pun belum? Amal-amal soleh dah kumpul ke belum, tuan-tuan? Duit tak guna, tuan-tuan. Duit banyak tak guna. Yang penting amal. Betul kata Nabi, kata baginda, dia beritahu dengan sahabat, satu hari bumi akan hilang berkat. Apa itu berkat? Tanaman, orang tanam padi, padi tak jadi. Orang tanam sawit, sawit tak jadi. Tanam pokok getah tak jadi. Tanam makanan apa, pokok apa tak jadi. Keberkatan Allah angkat. Pada ketika itu, umatku mereka banyak duit. Mereka ada harta. Tetapi duit mereka tidak berguna. Dia nak beli barang tak boleh. Sebab keberkatan bumi Allah dah angkat. Tuan-tuan, itu yang mereka tidak ada makanan. Itu yang sahabat tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, apakah makanan mereka? Apa kata baginda? Bagi hamba-hamba Allah yang beriman, mereka tidak risau tentang tidak ada makanan. Bagi orang-orang yang beriman, makanannya adalah zikrullah, makanannya adalah tasbih, makanannya adalah kitab Al-Quran, iaitu membaca kitab Al-Quran. Duit banyak tak guna, tuan-tuan. Yang penting amal soleh. Dalam kubur, malaikat tak tanya kau duit kau banyak mana. Malaikat tak tanya kereta kau banyak mana. Malaikat tak tanya rumah kau banyak mana. Malaikat tanya tentang amalan. Masuk je malaikat tanya tentang solat. Wahai fulan anak si fulan yang tinggal di Bukit Mertajam, anak kepada fulan bin bulan, aku nak tanya dengan kau sembahyang, ilmu kau belajar dengan siapa? Engkau angkat takbiratul ihram, qasad ta'arad ta'yin dia, kau belajar dengan siapa? Macam mana qasad dia, macam mana ta'arad dia, macam mana ta'yinnya, muqaranah urfiyahnya, tawdhi'iyahnya, kamaliyahnya, macam mana engkau solat? Dia tanya oleh malaikat Allah di dalam kubur. Itu penting untuk ilmu, tuan-tuan. Belajar sampai mati. Jangan belajar dah nak mati, tuan-tuan. Belajar sampai mati, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau, Ni kuliah bulan Ramadan tak datang. Nanti dengar pula lepas raya aku mati, tak payah pergi kubur tu, tak payah pergi rumah tu, sedekah Fatihah aja, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati, aku sedekah Fatihah, jangan risau. Tengok siapa dulu mati. Tapi selalu yang mati ni yang sandar dinding yang cepat mati, tuan-tuan. Sebab mana-mana mesti aku mengajar 15 tahun, 10 tahun, 8 tahun aku mengajar mana-mana masjid, tuan-tuan. Kebanyakan yang meninggal dunia dulu yang sandar dinding, tuan-tuan.
Sebab apa? Yang sandar dinding ni sebab dia banyak penyakit. Tuan-tuan, ya. Hati-hati dah orang sandar dinding, ya. Jangan takut mati, sebab pasti matinya. Kena COVID pun boleh mati, tak kena COVID pun boleh mati. Cucuk vaksin pun boleh mati, tak cucuk vaksin pun boleh mati. Jangan kita rosak tentang akidah, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan ingat orang cucuk vaksin tak mati, orang cucuk vaksin pun mati. Tuan-tuan ingat orang cucuk vaksin dia tak mati, boleh mati, ya. Yang mematikan Allah, yang menghidupkan Allah, tuan-tuan, ya. Dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahawa sesungguhnya pertama yang tergantung dengan seseorang lelaki pada hari kiamat, amalannya tergantung pada hari kiamat, ya. Itu bila dunia kiamat, kita bangun daripada kubur. Bangun daripada kubur, malaikat Israfil meniup sangkakala, kita bangun daripada kubur. Tengok dia mata dia mati dalam keadaan macam mana. Kalau mati, dia mata dia terkeluar, nanti bangun daripada kubur, mata terkeluar. Kalau operasi, dia berjahit-jahit, bangun daripada kubur, dia punya badan berjahit-jahit. Itu yang dia akan dihisap, akan ditanya oleh Allah, kenapa badan kau berjahit? Kenapa mata kau keluar? Kenapa jaring kau tak ada? Allah tanya masa di padang mahsyar. Berdiri di padang mahsyar 1000 tahun. Belum tanya lagi, berdiri 1000 tahun. Satu hari dekat dunia, 1000 tahun dekat negeri akhirat. Jika dalam kitab menyebutkan 1000 tahun dekat negeri akhirat, kira berapa ribu tahun. Bang kira. Sebab itu orang tinggal semayang, contoh dia tinggal sembahyang fardu isyak malam ni dia tak semayang. Dia sibuk kerja cari duit, sibuk jalan-jalan, ya, mancing-mancing, komboi-komboi sampai tertinggal sembahyang dengan sengajanya satu fardu. Dia dimasuk ke dalam api neraka Allah, dalam neraka sakar satu waktu 80 tahun. Aduh. Satu hari dalam neraka, di dunia dia punya lama 1000 tahun. Satu hari dekat dunia, dia punya lama dekat dalam neraka 1000 tahun. Fikir ya, tuan-tuan. Kalau 80 tahun, kiraan akhirat 80,000 tahun. Fikir ya. Sanggup masuk neraka, tuan-tuan? Kalau tak sanggup, jangan tak semayang, ya, jangan tinggal semayang. Siapa pernah tinggal semayang, ganti. Jangan tunjuk hero dengan Allah. Ya, berapa sen sangat gaji kita? Berapa sen sangat kita punya gaji sampai kita sanggup tinggal semayang? Tuan-tuan, berapa sen sangat gaji kita sampai kita melawan hukum Allah? Berapa sen sangat gaji kita sampai kita melawan mak bapak kita? Tuan-tuan. Sebab itu di antara dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dunia dia dah kena azab. Nanti dekat negeri akhirat pun dia kena azab. Dalam kubur pun kena azab, di negeri akhirat pun kena azab, iaitu orang yang derhaka dengan ibu dan ayahnya. Di dunia dia dah kena azab, keberkatan hidupnya tidak ada berkat. Ada duit tak cukup je. Hidup dalam rumah tangga bergaduh je ni suami isteri. Keberkatan Allah angkat, dia dapat azab lagi. Dekat dunia Allah dah angkat azab dah. Dekat dunia Allah dah bagi azab dah. Dalam kubur pun kena azab. Dekat negeri akhirat pun kena azab. Di jabatan sirat, anak derhaka ni tak cium bau syurga Allah. Anak derhaka ni tak masuk dalam syurga Allah. Jangan lawan mak bapak. Ramai anak derhaka dengan mak dan ayah. Dia menyusahkan bapak dia, menyusahkan mak dia. Ada anak nak pergi jalan-jalan, hantar dekat mak jaga. Mak jagalah cucu ni. Ada nak pergi berjalan, cantik muka kau. Masa kau kecil, mak kau jaga. Engkau dah tua, anak kau, mak kau jaga pula. Ingat tu tuan-tuan, dengan menyusahkan mak dan ayah kita. Iaitu ahlinya dan anaknya, maka memberhentikan mereka itu akan dia di hadapan Allah Ta'ala. Allah tahan dia. Kata Allah, tahan hamba-Ku, aku nak tanya dia. Allah tanya nanti di padang mahsyar. Itu dalam kitab sebut, Allah panggil, ya abdi, wahai hamba-Ku. Allah panggil. Umur aku bagi kau umur, daripada umur 15 tahun sampai kau mati. Kau buat apa dengan umur kau? Hidup kau macam mana? Allah tanya. Sembahyang kau macam mana? Adab kau dengan jiran macam mana? Anak yatim ada dekat kampung kau ni macam mana? Kau biarkan aja?
Orang susah dalam kampung ni macam mana kau biarkan aja? Rakyat kau dalam negara kau jaga macam mana rakyat kau? Allah tanya. Semua Allah tanya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Tuan-tuan. Berkata oleh segala ahlinya, hai Tuhanku, ambil olehmu bagi kami dengan hak kamu daripada lelaki ini, maka sesungguhnya itu tiada mengajar ia akan kami. Nampak tu? Anak kita, bini kita, dia mendakwa, dia beritahu dengan Allah, ya Allah, ini bapa aku ni, dia hidup dia tak mau ajar aku ilmu fardu ain. Dia sibuk pergi mancing, dia sibuk pergi konvoi, dia sibuk urusan dunia, dia cari duit sampai dia biarkan aku tak tahu buat solat. Aku tak tahu nak baca kitab Al-Quran. Aku tak tahu hukum-hukum Allah. Dia tak ajar aku pergi masjid pun. Dia biarkan aku, dia pergi sendiri je pergi masjid. Nanti anak akan mendakwa bapa, tuan-tuan. Aku dah beritahu dah, tuan-tuan tak boleh nak dakwa aku di padang mahsyar. Kalau tuan-tuan dakwa aku, ustaz ni tak beritahu ni, aku tunjuk ni besok daripada mahsyar. Ni nampak ni. Aku beritahu dah, aku ajar dekat hang. Tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh dakwa aku. Sebab tu di padang mahsyar, tuan-tuan, kita akan mendakwa jiran di sebelah kita. Jika dia membiarkan kita di dalam kesusahan, kita akan mendakwa dia. Sebab itu dalam kitab bab berjiran, kitab bab tentang adab berjiran, apabila kita beli makanan, jiran sebelah nampak hatinya tersinggung, kita akan mendapat kesusahan di padang mahsyar. Tuan-tuan, ingat sebab itu memasukkan makanan-makanan di media sosial, menunjukkan barang-barang kemas dalam media sosial, tunjuk kau banyak duit dalam media sosial, kau banyak kereta, rumah kau hebat, kau masuk dalam media sosial, tunggu nanti di padang mahsyar. Tuan-tuan, kalau urusan perniagaan dia lain, kalau urusan saya saja tunjuk takaburnya, nak tunjuk dia banyak hebat sangat, nanti tunggu di padang mahsyar. Tuan-tuan, sekarang boleh kau tunjuklah kau hebat, kau banyak duit, kau banyak harta, kau banyak pengikut, kau nak apa kau sign je, sampai masa kau mati nanti kau nak mandi sendiri pun tak boleh. Orang mandi kan, dah orang mandikan orang kapan kan, nak berjalan sendiri ke kubur pun tak boleh. Orang pikul kan, letak dalam tanah. Pada ketika itu tahu orang balik 7 langkah datanglah malaikat Allah. Itu yang kata bumi, kata tanah. Apa kata tanah? Masa kau hidup, kau berjalan di atas perut aku. Masa kau hidup, kau ketawa ria di atas perut aku. Sekarang kau masuk di dalam perut aku. Kau tahulah susahnya di dalam perut aku. Aku himpit tulang rusuk kau. Masa hidup dekat dunia, kau tak menyembah Tuhan kau. Masa hidup dekat dunia, kau lawan suami kau. Masa hidup dekat dunia, kau menyusahkan rakyat kau. Sekarang kau masuk dalam perutku, aku himpit tulang rusukmu sampai hancur tulang rusukmu. Tuan-tuan, tanah tu cakap, tanah kubur kan. Itu bila kita lalu depan masjid ni, orang kubur cakap, beruntunglah engkau masih mendapat ruang menuntut ilmu. Engkau beruntunglah engkau masih lagi mendapat ruang sembahyang berjamaah. Aku dah tak boleh dah sembahyang jamaah. Aku tak boleh dah menuntut ilmu. Aku tinggal di negeri yang bernama alam barzah. Tuan-tuan, kalau tidak, kenapa dalam surah As-Sajadah yang berbunyi farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, balikkan kami ke negeri dunia, kami nak beramal soleh, kami dah yakin. Tapi tak boleh balik. Tak ada jalan alternatif. Tak ada jalan alternatif, tuan-tuan. Itu dalam kubur. Kita ni tak boleh sombong, tuan-tuan. Kita lahir je, orang mandi kan. Lepas orang mandikan, kita nak pakai baju, tak boleh. Orang pakaikan baju, orang bedakkan kita, orang pakai minyak wangi. Nanti bila kita mati pun, orang mandi yang kita. Orang kapan yang kita. Tuan-tuan, jangan tunjuk kita hebat, tuan-tuan. Rumah kita itu Allah punya. Kenderaan Allah bagi pakai tu Allah punya. Duit yang kita ada Allah bagi pinjam. Tuan-tuan,
Semua milik Allah. Allah bagi pinjam dekat bumi ni, dekat dunia ni, aku bagi kau pinjam, aku nak tengok kau amanah tak amanah. Tuan-tuan. Allah bagi anak, Allah bagi kita pinjam supaya kita jaga anak kita dengan baik, kita didik dengan agama. Allah bagi kita isteri tu bukan untuk sedap-sedap. Allah bagi kita isteri, dia bagi kita, dia amanahkan kepada kita. Kita jaga bini kita, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi masjid tak bawa bini menuntut ilmu, nanti Allah tanya di padang mahsyar, tuan-tuan. Ya, nanti Allah tanya. Jawab sendiri ya di padang mahsyar, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat padang mahsyar ni macam duduk dalam mall lah. Lepak, boring-boring nanti boleh main handphone. Ni macam dalam mall lah. Padang mahsyar ni tak ada pokok. Padang mahsyar ni tidak ada tempat berteduh. Padang mahsyar ni orang yang selamat di padang mahsyar, orang yang rajin baca kitab Al-Quran. Siapa rajin baca kitab Al-Quran, dia selamat di padang mahsyar. Sama juga siapa rajin baca surah Al-Mulk setiap malam. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. 30 ayat. 30 ayat 7 minit je. Siapa baca setiap malam sebelum tidur, matinya di dalam husnul khatimah, jasadnya tidak reput di dalam kubur, dia ada penjamin di dalam kubur. Setiap malam jangan tak baca Quran, tuan-tuan. Ya. Bukanlah satu sejarah pada zaman Aulia. Seorang lelaki hidup dia bukan ulama, dia bukan orang soleh. Ada hamba Allah, dia lalu di tanah perkuburan. Lalu di tanah kubur dia bercahaya. Kuburnya bercahaya, kuburnya wangi. Orang-orang soleh, mereka pelik. Kenapa di antara kubur, banyak-banyak kubur-kubur ni je yang pelik daripada yang lain. Dia tanya dengan orang kampung, kubur ni kubur siapa? Dia kata kubur fulan bin fulan. Pergi dia ada rumah perempuan ni, rumah warisnya. Ditanyalah, suami kau ni siapa? Ulama ke? Wali Allah ke? Bukan. Tapi kenapa kubur dia wangi? Kuburnya bercahaya, ada nur. Tu orang soleh ni tanya, apa kelebihannya? Tu kata perempuan ni, kata wanita ni, kata bini dia, apa kata dia? Suami aku ni, dia tak pandai baca Quran. Suami aku ni, dia bukan orang soleh, dia bukan ulama. Tapi setiap malam dia ambil Quran, dia tengok Quran. Padahal dia tak boleh baca Quran. Dia tengok je Quran setiap malam. Dia pegang, sampai dia tidur pun dia pegang Al-Quran. Setiap malam dia minta dengan Allah. Apa kata dia? Ya Allah, aku ni bodoh. Aku tak boleh baca Quran. Cuma aku boleh tengok je kalam-Mu, wahai Allah. Itu je setiap malam amalan ni, tuan-tuan. Itu kelebihan kita Al-Quran. Siapa sakit, baca kita Al-Quran. Siapa banyak penyakit, tuan-tuan, baca kita Al-Quran. Al-Quran adalah ubat, tuan-tuan. Baca kita Al-Quran. Siapa kena COVID, siapa kena penyakit apa-apa, ambil air tu, masa nak minum baca wa iza tu, ya, baca ayat Al-Quran, ayat antibiotik tu, tuan-tuan. Ada satu ayat aku lupa, ya. Ni Allah tak bagi ni, tuan-tuan. Ada satu ayat, dia ubat antibiotik dalam kitab Al-Quran. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dia yang memberi penyakit, dia yang mengangkat penyakit. Hembus dalam air, minum, tuan-tuan. Dalam Al-Quran semua ada, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau, ya. Sikit lagi aku berhenti, ya. Jangan risau, nanti bulan Ramadan tak jumpa, ya. Siapa nak beli barang, nak beli habatus sauda, nak beli minyak wangi, kasuri kijang, ubat mata, ruqyah, malam ni belilah banyak-banyak. Nanti tak jumpa dah, tuan-tuan. Ya, jumpa lepas raya, itu pun panjang umur. Ya. Kalau tak panjang umur, tak jumpa. Jumpa kat mana? Di alam barzah. Jumpa di alam barzah. Kalau dia kenal, dia tanya, Ustaz, bila Ustaz mati? Ustaz mati hari apa? Ustaz mati sakit apa? Macam mana AJK ahli Masjid Al-Majaya? Okey lagi ke Ustaz? Aku bercakap okey. Tapi mengaji macam dulu juga. Duk sandak dinding juga. Dia cakap kan? Tu bila dia tak kena tanya, man anta? Siapa awak? Ya, kalau dia roh yang baik, dia cakap ana ruhun solihun. Saya roh-roh yang soleh. Di negeri alam barzah. Ya.
Sikit lagi tuan-tuan. Ya. Sikit je lagi. Maka sesungguhnya itu tiada mengajar ia akan kami akan sesuatu hukum. Nah, dia tak mengajar apa hukum. Ya. Sebab itu pentingnya kalau macam tuan-tuan ini bukan bertalaki. Tuan-tuan hanya mendengar. Orang yang bertalaki dia ada kitab. Dia ada kitab dan dia akan tengok kitab, dia akan dobek. Dia akan dobek ni maksudnya catat. Kitab. Macam tuan-tuan ni mendengar. Sambil mendengar santai-santai. Maklumlah orang hebat kan. Orang hebat. Tuan-tuan kena Imam Syafi'i. Kena Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i bukan Haji Asy-Syafi'i. Gurunya 7,000. Tuan-tuan. Dia tidak berpindah guru apabila guru itu bagi tahu engkau pergi, bukan, maksudnya dia tidak akan berpindah tempat apabila guru itu tidak mengizinkannya. Ni Imam Syafi'i. Umur 7 tahun sudah jadi imam solat Jumaat. Umur 9 tahun sudah menjadi qori. Dia baca Quran di Makkahul Mukarramah, di Baitullah tu siapa dengar dia baca Quran wajib menangis. Masuk wajib menangis ni pasti menangis. Ini Imam Asy-Syafi'i. Umur 15 tahun sudah jadi mufti. Itu syair yang dia baca tu. Ilahi dastu lil firdausi ahna wa la aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azim. Imam Syafi'i baca syair ni. Oh Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu. Imam Syafi'i malam-malam menangis. Ada pula puak-puak anti ada sunnah wal jemaah, dia kata ini sesat. Dia Imam Syafi'i siapa? Tuan-tuan. Kena Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni hamba Allah yang tawaduk. Setiap malam khatam Quran. Setiap hari khatam Quran. Setiap malam sebelum tidur, dia goyang kepala. Selesai goyang, selesai 100 buat hukum. Ni Imam Syafi'i. Kita goyang tak, makan ubat kuat. Entah, goyang makan ubat kuat. Ni bulan Ramadan dekat ni, wajib belajar ubat puasa. Bab niat, bab air liur, semualah. Bab bercium dengan isteri, bab duduk dengan isteri, bab buka puasa pada bulan Ramadan wajib belajar. Tuan-tuan, ya. Kalau tak belajar macam mana puasa? Puasa sah, puasa sah. Tapi kita tak tahu. Allah tak terima puasa. Sama macam solat. Solat kita tak mengaji buat solat, kita semayang, solat sah, tapi Allah tak terima semayang kita. Apa itu qasad? Apa itu ta'rad? Apa itu ta'yin? Apa itu muqaranah urfiyah, kamaliyah, tauzi'iyah? Tahu ke? Kalau tak tahu, mengaji lah sampai mati. Bukan mengaji relax-relax sandor kat masjid macam ni ya, sandor santai. Lepas tu habis kuliah, pergi semayang balik, lepas tu isap rokok kat rumah. Besok datang lagi yang mancing ni balik. Ini bukan mengaji, tuan-tuan. Ini bukan belajar. Orang yang belajar ni, dia bertalaki sungguh-sungguh belajar. Nanti bila ada kitab, dia balik, dia boleh mutala'ah, dia boleh muraja'ah. Inilah menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu dia ada 7 mim. Ini kelebihan menuntut ilmu. Sebab orang yang menuntut ilmu ni, sebenar-benar menuntut ilmu, keluarnya daripada rumah dalam keampunan Allah. Setiap satu langkah diampun satu dosa. Setiap satu langkah diberi satu kebajikan. Orang yang mati dalam menuntut ilmu, mati dalam beriman. Entah, ya.
Tuan-tuan buka dalam hadis. Apa kata Rasulullah? Ini bukan aku cakap. Tuan-tuan nak marah aku, tuan-tuan marah. Ha? Orang yang menuntut ilmu, duduk jauh-jauh macam tu. Jauh-jauh ni. Tambah pula duduk kat luar. Ada hadis. Tuan-tuan buka dalam kitab 200 Nasihin, buka dalam hadis Sahih Muslim. Lepas ni aku tutup. Sesiapa yang duduk dalam majlis ilmu, dia jauh dengan ulama, jauh dengan guru, jauh dengan orang soleh, pahalanya sebesar tanduk cicak. Dekat dengan ulama, damping dengan ulama, pahalanya sebesar gunung Uhud. Sebab itu hari Jumaat disuruh datang awal, ambil saf yang pertama, bukan saf yang belakang. Buka adalah hadis. Itu yang Rasulullah tengah mengajar. Datang 3 orang sahabat, dia masuk dalam majlis ilmu, dia duduk depan Nabi. Nabi senyum. Nabi senyum. Seorang sahabat dia masuk, dia duduk jauh sikit. Nabi tengok ya. Seorang sahabat dia masuk, lepas tu dia terus keluar. Dia tak duduk dalam majlis ilmu. Habis kuliah, Nabi bagi tahu sahabat, duduk dulu, kamu jangan balik. Apa kata Rasulullah? Kamu nak tahu tak? Aku nak bagi satu cerita. Dan yang ini, cerita ni aku nak bagi tahu dengan kamu. Malaikat Jibril bagi tahu dengan aku. Siapa tadi hamba Allah, seorang sahabat, dia duduk depan aku ni. Dia duduk dalam majlis ilmu, dia duduk depan aku, duduk dalam majlis ilmu, duduk rapat-rapat dengan kita. Dia dalam rahmat Allah dan dia dapat ilmu. Dia dalam redha Allah. Ada seorang sahabat, dia duduk jauh-jauh. Dia rugi, dia dalam menuntut ilmu kerana dia tak damping dengan majlis ilmu. Seorang sahabat dia masuk, dia terus balik, tak duduk dalam majlis ilmu. Dia berpaling dengan ilmu Allah. Apa kata baginda? Nanti di padang mahsyar Allah berpaling dengan dia. Tuan-tuan. Yang cakap ni Nabi, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu ni, tuan-tuan, seboleh-boleh, tuan-tuan dah berumur, dah dekat dengan mati ni, berubahlah. Berubahlah, janganlah duduk jauh-jauh lagi, jangan duduk sana-sana dunia, seboleh-boleh rapat lagi. Nanti bila sakarat ni, nyawa roh sampai sini, pada ketika itulah kita minta dengan malaikat Allah. Apa kata kita? Wahai malaikat Allah, bagilah aku sekejap masa, aku nak sembahyang sunat. Bagilah masa aku sekejap, aku nak menuntut ilmu dengan ulama. Bagilah aku masa sekejap, aku nak baca Quran. Bagilah aku masa sekejap, aku nak bagi makan orang-orang susah. Kata malaikat Allah, dah tak boleh dah, masa kau dah sampai dah. Baiklah, aku cukup sampai kat sini. Jadi sebelum tutup, tuan-tuan, kita pun nak sembahyang isyak. Tuan-tuan nak sembahyang isyak. Aku lepas ni nak ke gurun. Ada hamba Allah nak jumpa. Dia anak murid almarhum bapa aku. Dah lama sangat, berapa tahun tak jumpa. Dia minta tolong datang rumah juga malam ni. Aku kena pergi ke gurun. Lepas pergi rumah dia, baru aku balik. Mungkin sampai rumah 4 pagi tuan-tuan. Ini ada kitab Ramadan. Siapa dah ambil, boleh ambil lagi, boleh bagi dekat ahli keluarga. Kitab ni tak ada jual di kedai-kedai kitab. Yang tulis sendiri ni Tok Guru, bapa aku sendiri almarhum Tuan Guru Haji Ghazali bin Hasbullah. Nanti nak masuk bulan Ramadan, contoh malam ni awal Ramadan. Awal Ramadan, tuan-tuan jangan lupa baca doa ni. Allahumma ahillahu alaina bil amni. Kalau seorang-seorang amni, kalau ramai-ramai yumna bil iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Siapa baca doa ni, umurnya pada bulan Ramadan berkat. Umurnya pada bulan Ramadan berkat, badannya sihat. Dan dia boleh beramal soleh pada bulan Ramadan. Dan dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan. Doa ni Nabi tak pernah tinggal. Tuan buka dalam kitab Al-Azkar daripada Imam Nawawi, buka situ bab tentang Ramadan. Ada dalam tu. Dan ada wirid sebelum nak buka puasa, ada satu doa. Setiap petang Ramadan, Allah membebaskan penduduk neraka. Contoh kita ni dah dicop oleh Allah, kita ni ahli neraka. Bila kita minta dengan Allah pada setiap petang Ramadan, kita baca doa yang berbunyi, Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir. Allahumma ya Rabba Jibril, wa ya Rabba Israfil, wa ya Rabba Mikail, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Baca doa makan. Kita kategori yang dibebaskan pada hari itu, jikalah kita ini ahli neraka. Tuan-tuan, dan ada last kali wirid pada malam hari raya. Ada amalan-amalan dalam ni. Nak dapat Lailatul Qadar, macam mana amalannya, apa wiridnya. Dah dapat Lailatul Qadar, nak jumpa siapa, ada semua wirid-wirid dalam ni. Ada kitab di dekat luar. Satu naskah RM10 sahaja. Sambil membeli, sambil membantu madrasah kami. Dan aku pun buka war-war untuk infak Ramadan. Buka puasa, more dan bersahur setiap hari, per hari, setiap hari.
belanja di madrasah kami, anak yatim, orang susah, ibu tunggal, pelajar-pelajar hafal Quran, lelaki dan perempuan, per hari, setiap hari RM1,000, tuan-tuan. Siapa yang infak dananya pada madrasah kami, Ustaz, kami nak infak 5 hari, kami nak infak 2 hari, kami nak infak sehari, Ustaz, saya nak sponsor sebulan lah Ustaz, saya duit banyak Ustaz. Di madrasah kami balas dengan apa? Setiap hari pelajar-pelajar kami ni hatam Quran setiap hari 5 kali hatam, 3 kali hatam, paling kurang 3 kali hatam, kadang 6 kali hatam setiap hari. Kami hadiahkan bacaan Al-Quran kepada para dermawan yang menginfakkan hartanya pada madrasah kami. Itu saja yang kami boleh balas, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan kat rumah relax je, tuan-tuan boleh dapat, ya, dia boleh dapat tentang baca Al-Quran setiap hari, boleh hatam Quran. Pelajar-pelajar kami dia baca Quran, dia hadiahkan kepada para dermawan untuk mereka buka puasa, nak beli ayam dia, roti dia, bihun dia, tuan-tuan, ya. Sebab orang ni malam-malam orang tak tidur sampai waktu sahur, tuan-tuan, orang tukar-tukar dan tumpu baca Quran, ya, pada bulan Ramadan. Baiklah, dekat luar tu macam biasa ada batu sauda, siapa dah habis boleh ambil. Ini tuan-tuan boleh buat bekal untuk bulan Ramadan nak buka puasa. Kalau badan nak sihat, titik atas lidah atau bawah lidah, ya. Dan batu sauda adalah ubat segala penyakit. Yang dibuat adalah seorang ulama dah dibacakan ayat-ayat Quran dalam ni. Kalau sakit luaran, titik aja. Boleh ada luka-luka, titik aja. Sakit gigi, titik aja. Dan tuan-tuan amal lah, ya. Ni tak ada dijual di kedai-kedai. So guru ni buat, aku bawa terus masa kuliah-kuliah agama. Ubat mata ruqyah Hizam-Dam ada, tuan-tuan titik aja. Nanti mata sihat. Sebab itu tuan-tuan, aku nak bagi petua. Sembahyang, masa kita sembahyang jangan pejam mata. Tengok tempat sujud. Kedua, masa kita sujud jangan pejam mata. Siapa pejam mata di dalam solat, matanya akan mengundang penyakit rabun. Jangan pejam mata. Ulama suruh buka mata pada dia berdiri dan pada dia sujud. Jangan tutup mata. Siapa tutup mata mengundang penyakit rabun mata. Dan ada kasuri kejam, tuan-tuan boleh ambil kat luar, selalu menghidu. Bila menghidu, menguatkan ruh, menguatkan dalaman. Kami membeli, membantu madrasah kami. Mudah-mudahan kita dalam keampunan Allah. Baiklah tuan-tuan, sebelum nak tutup, aku tutup. Aku dah minta maaf banyak-banyak selama setahun mengajar di masjid tuan-tuan. Seandainya perangai aku, ya, banyak yang tak elok, tak ada adab, ya, cakap pun kasar dengan tuan-tuan, aku minta maaf banyak-banyak. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah. Aku dah minta maaf, jangan tuan-tuan tak maafkan pula. Aku dah minta maaf, tak ada maaf bagimu. Ya, aku dah minta maaf, tuan-tuan tak maaf, itu terpulang ah. Dan yang penting aku dah minta maaf. Segala kesalahan tuan-tuan, tuan-tuan duk maki aku, duk kata aku dalam masa 1 tahun, aku dah maafkan dah. Tuan-tuan tak payah jumpa aku. Kalau tuan-tuan jumpa aku tahulah tuan-tuan maki aku, tuan-tuan. Ya, tak payah jumpa aku. Jadi aku dah maafkan siap-siap, ya. Sebab apa kita ni tak boleh lari daripada kesilapan. Pasti ada buat salah. Sebab kita ni bukan nabi, tuan-tuan, ya. Jadi kita sama-sama memaafkan. Mudah-mudahan nanti kita mati dalam keadaan bersih, tuan-tuan, ya. Insya-Allah nanti panjang umur kita jumpa lepas raya. Kalau tuan-tuan ada menghala ke Selangor, menghala ke Johor, menghala ke Seremban, lalu di sekolah aku, singgahlah sekolah kami. Ya, boleh masuk 10 rantai, dalam tu naik bukit, turun bukit, bolehlah datang sekolah kami. Tapi nak datang jumpa aku, kena bagi tahu dulu. Kadang-kadang aku tak ada sekolah, aku keluar kuliah cari dana sekolah. Mudah-mudahan kita semua dalam redha Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma salimna min kulli afati wal fitnah. Allahumma salimna min kulli bala'i wal waba. Allahumma salimna min kulli su'il adab. Allahumma salimna min kulli syarrin wa ma'siyatin. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.